Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu, dan penuhilah janji-janjimu kepadaku. Nescaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, yakni kamu harus tunduk. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kamu, yakni kitab Taurah. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala, Tuhan yang maha besar. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dua ayat daripada ayat yang kita baca pada malam ini menceritakan sambungan yang telah kita terangkan pada minggu yang lalu, berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihi salam, isterinya, dan juga iblis yang tidak sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, yang akhirnya iblis dikeluarkan daripada syurga. Menetaplah Nabi Adam alaihi salam dan diciptakan Siti Hawa yang mendiami syurga, yang kemudiannya telah ditipu, dihasut oleh iblis, walaupun iblis itu berada di luar daripada syurga, untuk makan buah larangan yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga itu. Kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi Adam alaihi salam dan juga Siti Hawa telah dihalau, telah dikeluarkan daripada syurga, dan Nabi Adam dan Siti Hawa ini telah diberikan ilham oleh Allah Ta'ala dengan taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa dan taubat Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Kedua-duanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah mereka berdua ke bumi, dan Allah Taala juga menurunkan iblis, di mana kedua-dua jenis makhluk ini
manusia dan juga iblis menjadi musuh di antara satu sama lain. Musuh iblis adalah musuh kita, musuh manusia sejak daripada penciptaan Nabi Adam alaihi salam lagi. Setelah diturunkan ke dunia ini, maka setiap orang daripada kita mesti meletakkan iblis itu sebagai musuh yang mesti kita tidak ikut hasutannya dan tidak ikut jejak langkahnya, kerana sesungguhnya kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana iblis ini tidak akan berdiam diri, dan iblis ini akan mencari pengaruhnya, pengikut-pengikutnya, dan dia telah berjanji dengan Allah taala bahawa kerja dia bila diturunkan ke bumi menyesatkan manusia, dan dia akan bekerja, dia dipanjangkan umur oleh Allah taala. Allah taala beri tempoh dia, masa yang panjang sehingga ke hari kiamat, sehingga berlakunya kiamat. Kerja dia ialah menyesatkan manusia, menyesatkan kita. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah taala sekalian, Allah taala mengingatkan kita tuan-tuan sekalian, di dalam ayat yang ke-38 tu. Itu dua ayat sambungan. Ayat selepas daripada itu topik lain. Topik lain pula. Sebab tuan-tuan sekalian, di dalam kita dah ada beberapa topik daripada awal kita cerita dah. Dari awal surah Al-Baqarah, yang pertama Allah Taala cerita sifat orang yang beriman, 5 ayat. Kemudian tuan-tuan sekalian, Allah Taala cerita orang kafir, 2 ayat. Kemudian Allah Taala cerita orang munafik, 13 ayat. Okay. Selepas itu Allah Ta'ala cerita tentang kebesaran dan keagungannya daripada ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum sampai innallaha sami' wallahu wasi'un wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala sebut summa stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Okey, sampai situ tu cerita tentang kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala cerita wa iz qala rabbuka lil malaikah. Bermula daripada situ cerita tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam sebagai khalifah Allah di muka bumi. Perbualan di antara malaikat sehingga sampai kepada 2 ayat yang terakhir ini, cerita tentang Nabi Adam, Siti Hawa dan juga iblis. Baik, Allah Ta'ala sebut tuan-tuan sekalian, qulna bitu minha jami'a. Kami berfirman, yakni Allah Ta'ala berfirman, turunlah kamu semua dari syurga itu. Maksudnya Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam, Siti Hawa ke dunia, dan Allah Ta'ala turunkan syaitan. Dan di dalam ayat yang sebelum daripada ni Allah Ta'ala sebut dah sekali, wa qul nahbitu minha jami'a wa qul nahbitu ba'dukum li ba'd adu. Allah Ta'ala kata dah, tengok ayat yang ke-36. Ya, Allah Ta'ala wa qulna, Allah Ta'ala berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu ke dunia ini, kamu berdua ini akan menjadi musuh, adu, antara satu sama lain. Okey, tu Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut qul nahbitu minha jami'a, turunlah kamu ke dunia ini semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kemudian jika datang petunjukku kepada kamu, datang petunjuk Allah Ta'ala kepada manusia. Yang petunjuk Allah Ta'ala ni tuan-tuan sekalian ialah firman-firman Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan sekalian, apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Dan Allah Ta'ala sebut, siapa yang mengikut petunjukku, fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika datang kepada kamu petunjukku, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikut petunjuk Allah, siapa yang mengikut petunjukku, okey, fala khaufun alaihim, tidak ada kebimbangan ke atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan rasa berduka cita, tidak akan rasa sedih. Ikut petunjuk Allah. Huda kita duk minta di dalam surah Fatihah. Petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi
Kalau orang belajar bahasa Arab ni, perkataan hada, okey, yahdi, okey, dia akan jadi hudan, okey, ihdi fa'al amr, hada fa'al madi, yahdi fa'al mudhari', ihdi fa'al amr. Tapi kita dengan Allah Ta'ala tu akan dia makna permohonan. Ihdina, tunjukkanlah kami. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya diberi petunjuk. Perkataan tu hudan. Asalnya perkataan hudan. Okey, ataupun perkataan hada. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, sangat penting. Allah Ta'ala sudah sebut kepada kita. Dan kita selalu minta dengan Allah Ta'ala petunjuk ini. Dan ingat dalam tafsiran surah apa? Surah Al-Fatihah itu, bila kita minta dengan Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, Allah Ta'ala sebut jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Okay? Jalan yang orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Siapa dia? Ditafsirkan dalam surah Al-An'am. Ma'al ladzina an'amna Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Iaitulah para nabi-nabi, wasyuhada, orang mati syahid, was-siddiqin, orang yang membenarkan, wasyuhada, orang mati syahid, was-salihin, dan orang yang saleh, orang yang saleh. Baik, tuan-tuan sekalian, ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai. Okey, bukan orang yang dimurkai itu siapa dia? Orang Yahudi. Ulama itu orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Kerana orang Yahudi ni dia diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, dan dia tahu, dan dia mencari ataupun dia mengubah ilmu yang dia benar-benar tahu. Dia memang tahu dah. Dia tahu bahawa itu betul. Apa dalam cerita kitab Taurah mereka itu betul. Tapi mereka sengaja mengubah, meminda, menukar ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka mereka itu dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, dan bukan orang yang sesat. Orang sesat ni ulama kata siapa dia? Iaitulah orang Nasrani, Kristian. Okay? Orang Nasrani, Kristian. Sebab apa orang Kristian sesat? Allah Ta'ala tak kata murka. Sebab dia salah mencari Tuhan. Orang Yahudi dia betul, dia Tuhan Allah Ta'ala. Tuhan ni Allah Ta'ala. Orang Nasrani, Tuhan dia Allah juga, tapi dia sesat. Sesat sebab apa? Sebab dia kata Nabi Isa itu adalah Isa binullah. Isa itu adalah anak Allah Ta'ala. Sedangkan tidak ada dinyatakan Nabi Isa alaihi salam itu adalah hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya. Walaupun dia tidak mempunyai ayah, dia ditiupkan roh ke dalam ibunya, ke dalam kandungan ibunya, maka terjadilah Nabi Isa di dalam rahim Siti Maryam, Siti Maryam alaihi salam. Baik, tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, ini dua. Sebab lepas pada ni kita akan cerita tentang apa? Tentang Bani Israel. Tu. Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan sekalian, tidak ada kebimbangan dan tidak ada perasaan duka cita. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah atas dunia ni, tuan-tuan sekalian, sudah pun diberikan ketenangan oleh Allah Ta'ala walaupun dia duduk dalam keadaan susah. Dia ditimpa dengan ujian yang bermacam-macam. Dia dituduh, dia dikata, kalau macam Nabi kau, Allah, macam mana? Wala khaufun wala yahzanun. Allah Ta'ala kata, orang yang ikut petunjuk aku, dia tidak akan bimbang, dia tidak akan sedih, berduka cita. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala datangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contohlah, maka tuan-tuan sekalian, ada orang dakwah kepada Nabi. Benda dakwah kepada Nabi, daripada mula dakwahnya secara terang-terangan, sampai kepada peringkat daripada sekecil perkara meletakkan duri sampai kepada peringkat membunuh dan menghalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu paling besar. Daripada letak duri tepi alam, ataupun depan rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka tuan-tuan sekalian, tak ada benda. Tengah-tengah tu macam-macam. Di pulau, diletak perut untanya, perut kambingnya, tuan-tuan sekalian. Oh, macam-macam. Dah, ujian besar. Allah. Dah apa Allah Ta'ala kata gini? Dah. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ketenangan manusia itu duduk pada hati manusia. Bila mana orang itu menerima hidayah dan petunjuk Allah Ta'ala menjanjikan ujian kepadanya. Dan dia tahu itulah dia ujian yang didatangkan oleh Allah. Dan dia tidak berkeluh kesah atas ujian itu. Bukan makna dia nampak pada zahirnya susah. Sebab apa? Kalau kata Allah susahnya, Nabi menyampaikan dakwah. Tapi susah dia dalam keadaan tenang kerana dia menyatakan sesuatu yang benar dan dia menyatakan petunjuk yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia sampaikan itu petunjuk. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, bahkan apa yang dibawa ini akan dizahirkan di hari akhirat nanti. Sekarang di atas dunia boleh jadi fizikalnya nampak susah. Sebab apa? Di macam-macam ujian yang datang di hari akhirat, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala pun ada ayat yang lain menyatakan bahawa orang yang di hari akhirat, bahkan di saat kematiannya pun, di saat nak mati itu pun malaikat mari lagi. Malaikat berikan khabar gembira, menenangkan orang yang nak mati, yang beriman kepada Allah Ta'ala itu. Jangan bimbang. Jangan bimbang, jangan bersedih. Hari akhirat semua kebimbangan akan hilang. Semua kesedihan itu semua walaupun tuan-tuan sekalian pada zahirnya nampak sedih lah. Nampak susah lah dengan ujian-ujian yang datang. Sebab tu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jangan takut terima ujian. Tapi jangan minta. Jangan minta. Kalau kita benar, katakan yang benar. Jangan takut. Jangan takut kata benar. Bila kita kata benar, kita mengikut hidayah, kita mengikut petunjuk Allah Ta'ala, hati kita akan tenang. Yakinlah tuan-tuan sekalian. Hati kita akan tenang. Tapi ada adab dia lah. Kita nak khabar yang benar, ada adab dia. Sesuatu yang benar, kita sampaikan tanpa adab, payah orang nak terima. Ada adab dia, ada akhlak dia, ada kaedah dan cara dia, uslub yang mesti disampaikan. Tu kena belajar lain pula lah. Dia ada uslub dakwah, kaedah-kaedahnya macam mana. Tu kena belajar benda tu. Kena belajar. Jadi tuan-tuan sekalian, tidak semestinya bila kita benar itu kita nyatakan saja. Dah ada kaedah dia. Nabi ada kaedah dia. Dia menyampaikannya. Tapi tetap yang benar. Qulil haq walau kana murra. Berkata benar sekalipun pahit. Ni takut nak beritahu. Nak beritahu tak betul kita takut. Sebab apa? Sebenarnya kita tidak mahu mengikut petunjuk yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang menerima petunjuk, maka dia tidak bimbang di hari akhirat, atas dunia, di hari akhirat. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina. Ada pun pula disebut di sini orang-orang yang kafir. Wa kadzabu, orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Siapa dia ni? Ini adalah pengikut syaitan, pengikut iblis. Walladzina kafaru wa kadzabu, sebab kerja ni, kerja menjadikan orang kafir ni siapa dia? Iblis. Dan itu janji dia dengan Allah Ta'ala. Janji dengan Allah Ta'ala. Sebab itu dia berkata, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Tuan-tuan sekalian, kita jangan kufur ni mana apa? Engkar tu makna apa? Tak terima. Engkar tu makna tak terima. Kita sebut kufur tak? Kita tengok. Kufur. Kita kata benda kufur. Kufur makna dia menolak dan tidak menerima. Hak Allah Ta'ala kata mu wajib buat. Tak wajib. Allah Ta'ala kata ni haram. Dia kata tak haram. Dia buat lain. Faham tak? Orang yang buat perkara haram,
Satu dosa. Orang yang mengingkari perkara haram, kufur. Dia tak buat boleh jadi. Lain. Besar. Orang kufur ingkar ni lah, dia besar dosa dia. Boleh mengeluarkan dia daripada Islam. Sebab tu satu-satu benda yang disebut oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, jangan tolak. Tu. Jangan tak terima. Allah Ta'ala kata wajib. Kita kata tak wajib. Tak boleh. Kita kata kena buat. Dia kata tak apa, tak buat. Tak boleh. Tapi kalau dia tak buat, cerita lain. Orang curi kafir tak? Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala larang. Wala yasriq, wala yaznun. Tak. Allah Ta'ala kata orang curi kena kerat tangan. Wassariqu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Saya tanya, orang curi dia kafir tak? Tak kafir. Tak kafir. Dia buat mencuri. Tapi bagi orang yang tak mencuri, tapi dia kata tak apa curi, boleh. Kalau dia kata gitu, kufur. Kufur. Hak curi tak? Hatta dia curi suara mana pun. Hatta kena kerat tangan, kena kerat kaki pun. Dia mengopak, kena kerat tangan, kena kerat kaki, bersilap. Dalam Islam lah tu cerita tu. Walaupun kita tak amal. Tapi orang tu kafir tak? Orang yang berzina dosa besar. Nabi SAW telah menghukum seorang perempuan Al-Ghamidiyah kerana berzina. Cerita dia mungkin tuan-tuan tahu dah. Dia mari, Nabi tak terima. Nabi kata balik. Kamu gila ke apa ke? Balik. Dia kata dok gini-gini. Mu balik dulu. Sebab ada kandungan dalam, ada bayi, dia hamil. Dia mengandung. Balik sehinggalah dia keluar, anak tu lahir, tak ada ayah. Dia jumpa Nabi pula, nak terima hukuman. Nabi kata balik. Bela dulu 2 tahun. 2 tahun. Lepas 2 tahun mari pula nak terima. Baru Nabi jatuh hukuman. Cerita dia panjang, saya reka. Bila dia dijatuhkan hukuman, tuan-tuan sekalian, bila dijatuhkan hukuman, ada seorang sahabat yang kutuk keji dia. Sehingga Nabi marah. Dia orang yang berzina ni, dia telah dihukum di atas dunia ni. Semua dosa dia berkaitan dengan mencuri tu Allah Ta'ala apa belaka dah. Allah Ta'ala apa belaka. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi marah kepada sahabat yang menghina, yang mencaci, yang mengeji perempuan tadi. Kita nak cerita, tuan-tuan sekalian, nak cerita apa? Nak ceritanya perempuan tu jahat dah berzina, jenayah dalam Islam berzina. Tapi tuan-tuan, dia jadi kufur tak? Tak. Dia ada kufur. Sebab tu jangan main. Sebab tu tuan-tuan sekalian kena faham benda ni. Kadang-kadang kita tak faham. Kita ingat kita dakwah, kita boleh cakap lebih kurang. Sebab tu orang buat dosa banyak mana pun, selagi mana dia tidak ingkar, kecuali dia ingkar, dia tidak terima. Dia buat dosa tu, dia kata tak apa, tak haram-haramnya. Tu orang ingkar. Dia buat dosa dan dia ingkar sekali. Bila 2 sekali gitu jadi kafir. Orang ni kekal dalam neraka. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, kalau dia bertaubat pula pada Allah, lain. Dan orang berdosa tadi, kalau orang mencuri dan merampok, menyamuk, berzina tadi, kalau dia tak bertaubat, dia tetap ada iman. Dia tetap ada iman dan dia tidak kekal kalau masuk dalam neraka. Kalau Allah nak apa, Allah Ta'ala apa. Itu hak dia. Tak masuk neraka kalau Allah Ta'ala apa. Kalau masuk neraka, dia tidak akan kekal. Dia akan dikeluarkan satu ketika dan dimasukkan dalam syurga, dia kekal dalam syurga juga. Selagi mana ada iman. Sebab tu jaga tuan-tuan sekalian. Jangan kita faham ni, kafir ni bila sembah patung saja. Sembah bulan, matahari saja. Bukan begitu. Hak tu betul lah, hak tu kufur lah tu. Tetapi apabila kita ingkar akan perintah Allah,
menolak dan tidak menerima apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis dia yang mutawatir, hadis yang sahih, maka tuan-tuan sekalian, kita boleh jatuh iman kita. Nauzubillah. Sebab tu bab agama dia jangan cakap sangat. Maksud saya bab agama jangan buat main. Dah buat main. Hatta ada orang sebut ni, dia kata orang dak main dah, dia kata ni. Dak main dah. Dak main agama-agama ni, orang main ni belaka. Agama-agama ni dak main dah, main ni. Tunjuk perlakuan dia menolak agama. Tuan-tuan, itu bahaya. Tolong jaga, jangan main. Nak cerita pasal pembangunan gitu gini huduh gini, dak jadi gini, dak patut buat sini, dak tu cerita lain. Itu cerita lain. Bab agama jangan main korang. Jangan persenda, jangan mengejek, jangan memperolok, jangan buat main korang. Jangan tolok. Nah, tu senang. Jangan. Dalam mastikah hadis senang aja. Benda sunat, kerak kuku sunat ke wajib? Kerak kuku sunat ke wajib? Kita dak kerak panjang gini. Tak jadi kafir. Dan tak berdosa, dia makruh je, kuku panjang. Dia jaga molek dah apa. Tapi tuan-tuan sekalian, dengan kata-kata kita sikit. Ya, aku tak buka aku, biar sunat. Sini kata lagi kita mesti hadir. Tak lagi? Ada orang baca tak? Ada, dah sampai kat ni dah. Jilid ke berapa? Ada pada dah kata baca dah. Ada kawan dia dah dengar kawan gitu. Dah habis dah lama tau. Ada lagi? Jilid pertama. Kalau jilid pertama tu dia ada. Ujung dia selepas dia cerita beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar, dia cerita tentang hak saya khabar tadi. Dah habis lagi, ada apa? Khabar gitu, dah apa? Kita bukan kata apa ni. Nak tengok belajar sungguh kedok ni. Siapa-siapa tak tahu kat mana duduk belajar mana gitu. Abang malaikat baru. Dah habis lagi, dah apa? Nak khabarnya kat lagi siapa situ? Biar kita belajar juga bab perkara yang membatalkan iman, membatalkan dua kalimah syahadah. Benda sunat pun bila kita kata gitu tuan-tuan sekalian, ya aku tak mau buat orang sunat. Dengan cara dia bercakap tuan-tuan sekalian, dia sebut itu menunjukkan dia engkar perkara sunat. Bukan engkar perkara wajib. Tak buat cerita lain. Tu. Dia engkar perkara sunat, itu pun boleh menggugurkan dua kalimah syahadah. Allahu akbar. Tuan-tuan sekalian, kena jaga betul. Kena jaga betul. Ya. Baik, tak apa tuan-tuan sekalian. Kita habis cerita tentang kisah Nabi Adam alaihi salam dan juga iblis yang Allah Taala ceritakan beberapa ayat daripada ayat yang ke-30 sampailah 39. Baik, kita sambung tuan-tuan sekalian. Allah Taala datangkan kepada kita satu kisah. Satu kaum, satu kisah kaum, iaitulah yang dipanggil dengan Bani Israel. Okay. Kenapa Allah Ta'ala cerita kaum ni? Ini adalah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah. Bani Israel ini, dia dimuliakan oleh Allah. Dengan apa? Dengan nikmat-nikmat yang banyak. Kaum Bani Israel ini banyak nikmat dia. Antaranya ialah mereka, kaum Bani Israel lah Allah Ta'ala pilih di kalangan mereka para nabi-nabi paling ramai. Nabi-nabi dan rasul-rasul paling ramai baik orang Yahudi. Bani Israel ni Yahudi Yahudi. Dia bermula daripada Nabi Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Ilyas, Zulkif, dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa. Bani Israel adalah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan dilantik para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan mereka juga diberi nikmat yang banyak, pertolongan Allah Ta'ala.
kepada mereka dalam keadaan mereka diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Mereka mengingkari nabi-nabi. Mereka tak ikut kitab yang diturunkan oleh Allah, Taurat. Bukan sekadar tak ikut nabi, mereka bunuh nabi-nabi, orang-orang yang mengikut nabi. Mereka meminda kitab-kitab, kitab Taurat. Mereka bida, ubah, tukar ayat. Sebab kitab dulu Allah Ta'ala tak pelihara. Tak macam kitab Quran, Allah Ta'ala janji pelihara. Kemudian Bani Israel ni, tuan-tuan sekalian, makna dia apa dia sebenarnya? Ya Bani. Oh, ni dah lama pula nak suruh berhenti juga. Dia kalau orang belajar non-verbal, ni ada satu elemen, satu saluran dia panggil proxemic, chronemic. Chronemic ni masa. Mana kalau bunyi gitu kena berhenti. Betul. Ataupun saya tengok tuan-tuan tak bunyi tapi tengok jam. Tu kena berhenti. Isyarat. Non-verbal ni bahasa tak disebut, tak dilafaz dengan mulut. Ataupun tengok ramai bangun. 5-6 orang bangun. Bukan pergi tandas. Kalau pergi tandas nak kucing tu cerita lain. Tu kata, sebenarnya dia kata, bos siap. Dia kata, tu. Dia ada orang tu, dia ada tu dia. Isyarat-isyarat dia. Jadi tak apa tuan-tuan sekalian. Dan kita nak terus ke nak sambung? Berhenti. Tanya sungguh. Kalau nak berhenti, kita berhenti je. Masuk waktu dah. Dia kalau dah masuk waktu, kita kadang-kadang bila dah pak kita tutup lah. Tuan-tuan duduk dalam ni, tutup lah. Minda kita tutup lah. Baru isyak lah. Nak terus ke nak naik? Jangan sungguh, tanya sungguh ni. Kalau boleh masuk, kita sambung. Baca 2 ayat ke dah? Kena berabi? Berabi berabi panjang sikit malam ni. Baik. Bani, ya tu harfun nida dia apa ni seruan. Kata serulah. Bani makna dia anak cucu. Israel ni tuan-tuan sekalian ialah Isra makna dia hamba. Mana Allah. Bani Israel ni adalah bahasa Ibrani. Ibrani ni bahasa apa benda ni? Orang Yahudi. Hebrew. Bahasa Hebrew. Hebrew. Jadi dia sebenarnya Isra tu makna hamba, tu Allah. Jadi Israel makna dia hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah ni siapa dia? Dia merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam. Bila dia sebut ya Bani Israel, wahai anak cucu hamba Allah, maksudnya wahai anak cucu Nabi Yaqub. Dari persilah dia. Dia Israel itu rujuk. Dia sebenarnya daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim anak dia Nabi Ismail. 13 tahun lepas Nabi Ismail lahir, keluar Nabi Ishaq. Hak cerita Nabi malaikat mari singgah rumah Nabi Ibrahim. Singgah rumah Nabi Ibrahim, memberi khabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Malaikat mari tu dia nak pergi musnahkan benda ni kaum Sadum, kaum Nabi Lut. Tapi dia mari tu dia singgah dulu. Nabi Lut tu anak saudara pada Nabi Ibrahim. Dia singgah situ dulu, dia kabur.
Dia khabar akan lahir, akan ada, maknanya berita gembira dia akan dapat anak. Hak Nabi Ismail tu, hak duduk Mekah tu dah ngilah bini dia. Sebab bini dia tua. Nabi Ibrahim pun tua. Maknanya tersepuk pipi. Fasaqat wajhaha. Dak benda sabah langsung. 13 tahun lepas lahir Nabi Ismail, keluar Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ishaq, Yaqub. Wa Yaqub Yusuf. Ishaq Yaqub. Yaqub ayah dia Ishaq. Ishaq ayah dia Ibrahim. Ishaq, Yaqub, Yusuf. Yusuf kita tahu kan? Nabi Ibrahim ada 12 orang anak. Cerita dalam surah Yusuf tu. Ada 11 orang anak. 12. 12 orang. 12 orang anak. Tuan-tuan sekalian, Bunyamin dengan Yusuf adik-beradik kandung. Bunyamin. Hak lain, mak lain. Mak lain. Tapi dia masih lihat, maknanya keturunan dia tu ialah daripada Yaqub tu. Ishaq, Yaqub. Yaqub itulah yang digelar sebagai Israel. Maka daripada silsilah inilah lahirnya golongan orang-orang Yahudi yang dikenali dengan Bani Israel. Iaitu tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Di zaman Nabi SAW, orang-orang Yahudi, mereka mendapat khabar daripada kitab-kitab mereka tentang kelahiran Rasul akhir zaman. Yahudi ni asal dia bukan duduk di Madinah. Dia asal dia duduk di apa benda ni, Palestin. Dan dia merata-rata tempat. Di Palestin. Tapi bila tiba saat nak munculnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka ni cari. Dalam kitab mereka dapati yang disebut itu di Tanah Arab. Tanah Arab dan tanah di Hijaz dekat Mekah. Mereka mari ke Madinah. Mereka tunggu di Madinah. Mereka duduk situ sehingga berpuas. Tunggulah, mana lama lah bukan. Dia cari Nabi yang akhir zaman tu. Sebab Nabi akhir zaman, mereka menyangka Nabi itu lahir daripada orang Yahudi. Yahudi. Jadi mereka ni pergi ke situ, ke Madinah, dan mereka ada 3 puak yang besar. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. 3 tu duduk menunggu situ. Jadi tuan-tuan sekalian, ketika mana mereka ni pindah dah kitab-kitab lain ni, mereka pindah dah. Kitab-kitab Taurah ni mereka pindah dah. Ayat-ayat tu. Mereka ubah, mereka pindah situ sini. Tapi hak Nabi Muhammad ni tak lagi. Hak Nabi Muhammad ni tak lagi. Sebab tu mereka duk cari. Dia cari ni. Kalau utung dia, kalau jenis hak kerak tangan, sebab dia sebut dalam hadis Nabi SAW, orang-orang Yahudi ni, bila mana orang miskin yang mencuri, dia akan potong tangan. Orang kaya mencuri, tak kena hukum. Tak kena hukum. Ni Yahudi. Tu ada hadis Nabi SAW. Dia tak gitu. Kalau orang miskin kena. Undang-undang macam undang-undang kita zaman malam ni. Lebih kurang gitu dah. Jadi dia ubah, dia pindah begitu. Maka tuan-tuan sekalian, bila demikian, hak lain-lain tu dipindah, mereka tak buat. Syariat-syariat mereka pun mereka sebahagiannya tinggalkan. Sebahagian mereka amas mereka. Ada sebahagian kecil je yang ikut. Mereka pergi berhimpun, tuan-tuan sekalian, di Madinah, menunggu-nunggu tentang kelahiran seorang Rasul. Tunggu. Sehingga mereka dapat khabar daripada orang Quraisy. Dan mereka juga dapat khabar melalui kitab itu. Mereka tengok tanda-tanda. Tanda-tanda yang ada. Lalu mereka dapati cerita rekahnya, orang yang lahir, yang akan menjadi Rasul itu bukan dari kalangan Bani Israel. Hak ni mereka marah. Akhirnya mereka pindah pula. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, alladzina atainahumul kitab.
ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi ni macam mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Salah seorang yang Islam, nama dia Abdullah ibn Salam. Dia ni asalnya rahib atau pendeta Yahudi. Ditanya kepada dia, lagi ada cerita ni, cuba saya cover dulu sikit supaya kita nampak. Bila ditanya kepada dia, adakah benar kamu mengetahui, mengenali Nabi Muhammad ini seperti anak-anak kamu? Kata Abdullah ibn Salam, kata ya. Bahkan kami lebih mengenali Nabi Muhammad daripada anak-anak kami sendiri. Bila ditanya kenapa begitu, dia kata kami meninggalkan anak-anak kami kepada isteri-isteri kami untuk menguruskan. Dan kerja kami kerja dakwah. Kerja kami kerja baca kitab. Kerja kami kerja mengajar. Anak kami itu kami serah pada. Kami sendiri tidak mengenali sepenuhnya anak kami sendiri. Kita lagu tu juga. Kadang-kadang mak lebih kenal daripada kita. Bini kita lebih kenal anak kita daripada kita perangai. Dah kita pergi kerja pergi kebun balik tengah hari, balik petang, pergi jabat balik petang. Hak mak kerja susah juga mak tak kenal ke. Mak duduk rumah dia perangai anak dia tahu. Lebih daripada kita lagi. Ada hak benda hak tak khabar kita. Maka dia lebih kenal daripada kita. Begitulah ni. Dia bukan salah tu. Saya nak ceritanya ialah dia boleh khabar gitu. Dia kata kami lebih mengenai. Dan bagaimana Muhammad diceritakan secara detail dalam kitab Taurat. Dia cerita sifat Nabi Muhammad ni. Maka kami lebih kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lebih daripada anak kami sendiri. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad lebih daripada mengenali anak-anak mereka sendiri. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka ni tahu bahawa Nabi itu akan lahir, tanda-tandanya dah begini. Tiba-tiba lahir Nabi dari kalangan orang-orang Arab, tidak dari kalangan Bani Israel. Akhirnya tuan-tuan sekalian, mereka dengan sifat dengki, hasad, hasadan min anfusihim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka ni hasad dengki yang ada dalam diri mereka itu telah menyebabkan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni hak duduk di Madinah. Tu. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi Bani Israel ni dia tahu Allah Ta'ala beri dah bermacam-macam nikmat kepada dia. Kita tengok ayat yang ke-40. Baca ayat 40 dah awal ni. Hai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah akan nikmat-nikmatku yang telah aku negerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Bani Israel ni tuan-tuan sekalian, dia telah mengambil perjanjian, dah membuat perjanjian dengan Allah Ta'ala bahawa bila akan lahirnya Nabi akhir zaman ini, dia akan beriman. Dan dia tahu bahawa di dalam Nabi akhir zaman ini akan diturunkan kitab Al-Quran. Maka kami akan beriman kepada Quran, beriman kepada Nabi akhir zaman. Kami akan jadi pengikut dia. Maka tuan-tuan sekalian, ini tuan-tuan sekalian disebut kepada kita oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan janji. Allah Ta'ala kata, nikmat tu saya ceritalah. Saya dah beritahu tadi kan. Nikmat Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Bani Israel, mereka itu kufur. Antaranya Allah Ta'ala selamatkan daripada Fir'aun. Cerita pasal Fir'aun panjang pula. Gambaran sedikit Gambaran sedikit. Sebab kita akan cerita detail lagi. Allah nak cerita sikit. Biar tak agak dengar cerita ni. Sikit-sikit lah. Sekali lagi dia ada detail-detail dia. Kalau kita baca banyak. Orang Yahudi ni zaman Fir'aun dia bukan orang Yahudi ni. Tuan-tuan, Fir'aun Qibti bahasa Melayu Qibti Qibti tau. Dalam bahasa Arab Qibti.
Dia bukan bangsa Yahudi. Semasa Fir'aun menjadi raja, orang-orang Yahudi ni kuli batok. Semua kuli batok kepada Fir'aun. Di rumah dia jadi macam hamba. Macam hamba Fir'aun. Bangsa Qibti dimuliakan. Orang Qibti semua ada kedudukan. Orang-orang Yahudi semua jadi hamba, jadi kuli, jadi tukang kerja, jadi kedudukan semua rendah. Sehinggalah tuan-tuan sekalian didatangkan mimpi. Mimpi. Mimpi, raja mimpi rumah Bani Israel ni disinari dengan cahaya. Maka bila dia mimpi 2-3 kali, dia susah hati, dia panggil Tok Nujum. Tukang sihir ni dia tanya apakah takbir mimpi. Dia akan bagi hadiah. Maka tuan-tuan sekalian, tukang sihir ni semua tuan-tuan sekalian, bila dia dengar mimpi ni, dia kata akan lahir seorang bayi lelaki dari kalangan Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaan tuanku. Maka tuan-tuan sekalian, parlimen bersidang. Dia buat peraturan, semua anak lelaki yang lahir dari kalangan Bani Israel dibunuh. Dibunuh. Tu cerita dia. Kemudian Nabi Musa, ibu Nabi Isa alaihi salam, bila nak lahir anak, maka tuan-tuan sekalian, dia bimbang takut anak lelaki dia. Cerita dia panjang. Okey, jadi nak ceritanya begitu. Kemudian Allah Taala, tuan-tuan sekalian, bila Nabi Musa alaihi salam, cerita Nabi Musa besar. Nabi Musa besar mana? Besar dalam istana Fir'aun. Nabi Musa anak akak Fir'aun. Masa kecil, Fir'aun dukung dia, duk kelek. Membesar dalam istana Fir'aun. Tuan-tuan sekalian, bila Nabi Musa menyampaikan ajaran Allah Ta'ala, maka tuan-tuan sekalian, Fir'aun, cerita dia panjang, kita kata Fir'aun menolak dakwah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa AS bawa kaum Bani Israel lagi, menyeberangi Laut Merah. 12 lorong. Kita tahu cerita panjang ni rekah. Nabi Musa pukul dengan tokak dia, terbelah 12 lorong, 12 Bani Israel lalu. Ada orang lalu tu dia katok air lorong tu, dia kotak macam gunung, macam batu air tu. Macam batu. Lepas Fir'aun sampai tengah tenggelam. Ni kita cerita, tuan-tuan tahu dah, tapi nak cerita satu nikmat yang besar. Nikmat yang besar, kaum Bani Israel diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada Fir'aun. Fir'aun mampu gerak dengan tentera dia. Tuan-tuan sekalian, sampai ke seberang sana. Di seberang sana, tuan-tuan sekalian, mereka sesak di padang pasir selama 40 tahun. Selama 40 tahun sesak. Tak ada makanan, tak ada minuman. Allah Ta'ala buat turun, tuan-tuan sekalian, manna wassalwa. Manna wassalwa. Manna tu mana apa? Manna sejenis manisan, salwa burung puyuh. Burung yang jatuh. Dikatakan jatuh atas daun. Hak benda ni manisan tu, macam madu gitu. Tapi puak ni Bani Israel ni jenis tu juga. Panjang pula cerita. Nak cerita tu dah apa cerita lagi, dia ada cerita lain. Kemudian dia duduk tengah padang pasir, tuan-tuan sekalian, padang pasir panas ke tak? Wa zallalna alaihimul ghamam. Allah Ta'ala payungkan dia dengan awan. Allah beri makan, nak tak ada makanan, beri makanan. Allah Ta'ala payungkan dengan awan tengah panas. Tu. Itu di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah Ta'ala turunkan. Tak ada air, tuan-tuan sekalian, tak ada air kosong. Nabi Musa katok tokak dia pada air. Famfajasat. Bila katok tu keluar isnata asyarata aina. Keluar 12 mata air. Satu buah dia dak berebut dah.
Ni gang ni ambil serah ni. Musa 12 buah. Boleh. Hak macam 12 lorong tu juga. Tak ada air. Tuan-tuan sekalian. Ni di antara nikmat-nikmat yang besar. Sebab tu Allah Taala, bila Allah Taala cerita tentang ni, Allah Taala bakit balik. Sebab apa? Sebab dia kufur pada Allah Taala. Wahai Bani Israel, ingat apa? Nikmat-nikmat yang aku kurniakan ke atas kamu. Dan mu dulu dah ambil perjanjian, bila mu terima nikmat ni, mu nak beriman kepada Allah, nak beriman kepada Rasul, nak ikut apa yang diberitahu oleh Allah. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhilah, kata Allah, janji-janjiku. Baik. Dia ada situ tuan-tuan. Israel ada, saya dah sebut tadi dah cerita. Okey, kemudian 42, janji Bani Israel kepada Tuhan ialah bahawa mereka akan menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, serta beriman kepada rasul-rasulnya, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Taurat. Wa iyaya farhabun, maka hendaklah kepadaku kamu mesti tunduk, kamu mesti ikut taat padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat 40, 41 kita baca 2 minggu akan datang. Dah habis lagi cerita dia tengah-tengah. Ni baru cerita sikit. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada.